Hai semua, anda sedang menonton imbasan ekonomi untuk sesi Asia. Seperti yang diketahui, sentimen dagangan dalam pasaran saham Asia hari ini bergantung kepada hasil dagangan Wall Street semalam. Indeks utama dari Amerika Syarikat ditutup dengan kenaikan pada hari Selasa. Ia pastinya memudahkan pertumbuhan saham Asia untuk hari ini. Dapat diperhatikan indeks bangkit pada 4 sesi berturut-turut. Apakah agaknya yang membangkitkan keyakinan dalam pasaran saham dan berapa lamakah ia mampu bertahan? Teruskan menonton ulasan video kami dan ketahui jawapannya. Walaupun terdapat peningkatan ketara, namun unjuran berjangka panjang adalah kekal pesimis. Negara di seluruh dunia pada ketika ini sedang berhadapan risiko inflasi yang tinggi. Oleh itu, pematuhan dasar monetary yang lebih hawkish adalah kekal relevan. Selain itu, masalah geopolitik dengan krisis di Ukraine yang masih berterusan boleh menjejaskan ekonomi global dalam masa terdekat. Bagaimanapun, pada hari Selasa, para pelabur mengenepikan kebimbangan ini dan mendorong indeks saham utama meningkat lebih tinggi. Hasilnya, pasaran saham berjaya membuat rally diketuai saham Nasdaq. Optimisme kembali ke dalam pasaran ekuiti selepas keluaran laporan kukuh mengenai jualan runcit dan keluaran perindustrian di Amerika Syarikat. Jualan runcit meningkat sebanyak 0.9% pada bulan April, manakala keluaran perindustrian meningkat kepada 1.1% berbanding 0.9% sebelumnya. Berbanding jangkaan kemelesetan, bacaan data sebaliknya menandakan pengembangan ekonomi. Para pedagang bertindak mengalu-alukan data tersebut lantas meningkatkan selera berisiko serta-merta. Hasilnya, saham Apple, Tesla, Amazon dan Microsoft pulih selepas kejatuhan baru-baru ini. Indeks Nasdaq dan S&P 500 meningkat sebanyak 2%. Berdasarkan senarai yang pendek ini, dapat kita perhatikan bahawa saham AS adalah tidak menentu. Ini kerana turun naik harga adalah agak tinggi sejak awal tahun 2022. Berdasarkan catatan data, sebanyak 39 kali indeks S&P 500 telah susut dan meningkat semula ke paras 2% atau lebih. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, bilangan turun naik adalah tidak lebih 24 kali. Walaupun selera berisiko kembali meningkat dalam pasaran saham, para pedagang bertindak menyingkirkan bon kerajaan. Dolar AS menghentikan kenaikan yang stabil dan didagangkan mendata. Semalam ia merosot berbanding hampir keseluruhan pesaingnya berikutan rally di Wall Street. Indeks jatuh lebih jauh daripada paras tertinggi 20 tahun. Walau bagaimanapun, kelemahan tersebut dijangka tidak lama. Semalam ketika bercakap di Majlis Wall Street Journal, Jerome Powell berkata Fed akan terus mengetatkan dasar monetary sehingga ia melihat hasil jelas dan meyakinkan bahawa inflasi telah kembali ke paras sasaran. Indeks dolar AS pulih separuh daripada kerugiannya sebaik sahaja komen positif tersebut. Dalam sesi Asia, ia didagangkan pada 103.69 berbanding rakan dagangannya. Dolar AS nampaknya telah menghentikan penurunan 3 harinya dan memperoleh semula momentum. Kini ia didagangkan dalam julat di antara 103.19 sehingga 103.77. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah yen bertindak balas terhadap kenaikan dolar AS. Pada penutupan semalam, pasangan dolar yen meningkat sebanyak 0.2% kepada 129.37. Pada masa yang sama, yen juga lemah apabila para pedagang menyemak semula portfolio dan memihak kepada aset berisiko. Walau bagaimanapun, hari ini selera berisiko semakin berkurangan. Dolar AS telah kehilangan momentum berbanding yen. Pada masa video ini dibuat, pasangan mata wang itu jatuh ke paras 129.21, mengukuh dalam julat 128.92 sehingga 129.53. Adalah diingatkan bahawa pasangan mata wang itu telah pun berlega-lega dalam julat di antara 127 sehingga 131 selama kira-kira 1 bulan.
Tahap penting psikologi pada 130 mata yang banyak dibincangkan oleh penganalisis sebelum ini telah pun berjaya dipecahkan. Jadi tahap kritikal baru pada ketika ini ialah pada 135 mata. Sekiranya berlaku pertumbuhan selanjutnya, pasangan mata wang ini berkemungkinan akan menguji paras puncak pada awal tahun 2002 yang terletak di zon rintangan pada 135.01 sehingga 135.16. Memandangkan KDNK Jepun merosot, import dan harga komoditi meningkat dan indeks harga pengeluar berada pada paras terendah sejak Februari 2021, yen yang lemah menyebabkan lebih banyak kerugian kepada perniagaan. Namun begitu, Jepun telah menyaksikan peningkatan dalam pengeluaran perindustrian untuk 2 bulan berturut-turut. Jika indeks dolar AS merosot dan terdapat tanda-tanda kemelesetan di Amerika Syarikat, yen berkemungkinan besar akan mengukuh dan mendahului mata wang AS. Di tempat lain, mata wang Aussie juga mengukuh berbanding dolar AS. Ia meningkat sebanyak 0.7% kepada 0.7015 selepas keluaran minit mesyuarat RBA pagi ini. Pihak pengawas selia membayangkan kenaikan kadar yang lebih besar sebanyak 40 mata asas. Jika perlu, walau bagaimanapun, Jerome Powell membuat kenyataan yang lebih hawkish menandakan peningkatan kadar yang lebih tinggi. Di samping itu, Aussie merosot berikutan data gaji yang lemah di Australia dan kejatuhan harga minyak. Akhir sekali, harga komoditi semakin meningkat, begitu juga dengan pasaran saham. Dalam sesi Asia hari ini, Aussie susut ke julat 0.6996 sehingga 0.7047 di tengah-tengah penyatuan dolar AS. Pada masa artikel ini ditulis, pasangan mata wang itu mengekalkan pergerakan menurun dan didagangkan pada tahap 0.7006. Itu sahaja buat masa ini. Langgan saluran kami dan jangan lupa meninggalkan maklum balas anda di ruang komen. Jumpa lagi.